This call being recorded. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, malam ini kita teruskan lagi bacaan hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin. Dan malam ini kita teruskan kepada hadis yang ke-11. Jadi malam ini insya-Allah matlamat yang ingin kita capai malam ini ataupun apa yang akan kita buat malam ni, insya-Allah pertama kita ingin mempelajari hadis yang ke-11 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian dalam hadis Riyadhus Shalihin ni kita akan kenal sedikit tentang perawi, sahabat perawi yang meriwayatkan, yang menyampaikan hadis ni. Seterusnya yang ketiga, kita ingin tahu, maknanya kita belajar tentang cara amalan ditulis. Macam mana Allah tulis amalan kita, macam mana amalan kita dicatat. Kemudian yang keempat, insya-Allah kita terpis sikit. Kita nak tahu macam mana aman kita. Kemudian yang terakhir, sedikit kesimpulan daripada pelajaran kita, insya-Allah. Jadi kita teruskan hadis yang ke-11 ini. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qal. Hadis ini ialah hadis muttafaqun alaih daripada Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari di mana seperti mana yang diriwayatkan daripada Tuhannya yang maha berkat dan maha tinggi. Allah berfirman. Kemudian kita baca hadis lepas ini. Dan ini ialah hadis daripada Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW riwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini termasuk dalam kategori hadis qudsi, sebab Nabi SAW diriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hadis qudsi, ciri-ciri hadis qudsi. Okey, kemudian kita baca hadisnya. Siapa boleh baca? Saya minta Ustazah Nuyun lah baca. Ustazah Nuyun, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah katabal hasanati wasayyiati thumma baina dhalik Bayyana. bayyana
Thumma bayyana zalik. Okay. Faman humma bihasanatin falam Faman ya'mal. hamma. Faman Faman hamma. hamma. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu indahu ashra hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ila Sab'in. ad'afin kathiratin. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu lahu sayyi'atan wahidatan. Masya Allah. Allah. Terima kasih saudara Nil. Lisan je. Okay, Tengok dalam terjemahannya. Masuk. Okey, Datuk Najib masuk. Boleh masuk lah. Terjemah baca juga. Okey, baca terjemah. Allah menulis kebaikan dan kejahatan. Kemudian baginda menjelaskan perkara tersebut. Maka sesiapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, Allah mencatat untuknya satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan jika dia berniat, lalu dia melakukannya, Allah mencatat untuknya 10 kebaikan hingga 700 kali ganda, hingga berlipat kali ganda banyaknya. Sebaliknya, sesiapa yang berniat melakukan kejahatan, kemudian dia tidak melakukannya, Allah menulis satu kebaikan baginya di sisinya secara sempurna. Dan jika dia berniat kejahatan, lalu dia melakukan, Allah menulis untuknya satu kejahatan. Muttafaq alaih. Alright. Jazakillah khairan. Terima kasih saudara Nil. Okey. Hadis ini muttafaqun alaih, yakni hadis kualiti dia memang bagus sebab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sepakat menilainya sebagai sahih. Dan mereka berdua meriwayatkan hadis ini dalam kitab mereka berdua, kitab sahih mereka berdua, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, seterusnya kita kenal sahabat perawi yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni siapa? Ya, dalam masa 5 saat tulis satu perkara tentang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni siapa? Dalam masa 5 saat tulis dekat chat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tak ada orang tulis pun, tak kenal ya?
Okey, nampaknya tak ada siapa yang mengenali Abdullah bin Abbas. Jadi kita teruskan mengenali beliau radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ialah sahabat Nabi SAW yang termasuk dalam sahabat kanak-kanak. Sahabat Nabi, ya betul. Sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, dia termasuk dalam kategori sahabat kanak-kanak, sahabat muda. Sebab Abdullah bin Abbas lahir beberapa tahun sebelum hijrah. Kalau tak salah, 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian Abdullah bin Abbas ikut berhijrah. Ayah Abdullah bin Abbas ni ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi SAW. Bapa saudara Nabi yang masih hidup ketika Nabi SAW menjadi Nabi, ada 4 orang. 2 daripadanya Islam dan 2 daripadanya masuk Islam. Siapa bapa saudara Nabi SAW yang masuk Islam? Siapa tahu tulis. 3 saat. 1, 2, 3. Oh, tak ada yang tahu. Okey. Bapa saudara Nabi SAW yang masuk Islam 2 orang, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Al-Abbas dan Hamzah. Manakala bapa saudara Nabi SAW yang tak masuk Islam, apa? Abu Talib dengan Abu Lahab ke Abu Jahal? Okay. Jadi yang pentingnya Abdullah bin Abbas ialah anak kepada bapa saudara Nabi SAW yang masuk Islam. Dan Al-Abbas telah turut pindah daripada Makkah pergi ke Madinah mengikut Nabi SAW. Dan Abdullah bin Abbas sentiasa bersama Nabi SAW, selalu bersama Nabi SAW, dan beliau juga selalu bermalam di rumah Nabi SAW. Sebab ibu saudara, kalau tak salah ibu saudara Abdullah bin Abbas, iaitu Maimunah, adalah Ummul Mukminin, salah seorang daripada Ummul Mukminin. Ibu saudara Abdullah bin Abbas, iaitu yang bernama Maimunah, adalah isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin Maimunah. Jadi Abdullah bin Abbas ni selalu tidur, selalu pergi rumah Maimunah dan tidur di sana. Dan dengan sebab itu, Abdullah bin Abbas boleh meriwayatkan pengalaman dia solat malam bersama Nabi SAW. Dan sebab itu, sebab hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau solat bersama Nabi SAW di waktu malam, hadis itulah yang ulama berpendapat bahawa kalau kita solat 2 orang, kalau lelaki solat 2 orang, imam dengan makmum, jadi makmum kena berdiri sebelah kanan selari. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas. Sebab Abdullah bin Abbas satu malam dicerita dia ikut Nabi SAW solat malam. Dia ambil wuduk, Nabi dah mula solat, dia pun berdiri sebelah kiri Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pegang telinga dia, tarik telinga dia,
ataupun kepala dia, dari belakang ataupun tarik tangan dia. Ada riwayat yang kata telinga, ada riwayat yang kata tangan. Tarik daripada belakang ke sebelah kanan Nabi SAW. Daripada kiri ke sebelah kanan. Jadi berdasarkan hadis ni, ulama kata kalau imam dan makmum ada dua orang je, dia berdiri sebelah-sebelah, tak perlu ke belakang. Tapi ada ulama lain yang mengatakan bahawa kalau makmum dia kena belakang sikit. Tapi berdasarkan hadis ni, ramai juga ulama yang mengatakan bahawa kalau kita solat berdua, yang lelaki, imam, makmum berdiri sebelah imam dalam satu saf. Okey, jadi ini tentang Abdullah bin Abbas. Dia adalah sepupu Nabi SAW dan beliau juga merupakan seorang pakar tafsir Al-Quran. Jadi kalau ada orang nak tanya pasal Al-Quran, mereka akan tanya dengan Abdullah bin Abbas. Bahkan ketika turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila turunnya ayat ini, surah ini, orang Islam suka sebab ayat ini cerita tentang kemenangan. Ayat ini turun ketika pembukaan kota Mekah. Bila Mekah bebas daripada orang kafir Quraisy, jadi negara Islam. Kota Mekah jadi kota Islam. Jadi bila orang Islam dengar surah ni, idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang kepada kamu kemenangan dan pembukaan kota Mekah dan seterusnya, mereka suka. Tapi Abdullah bin Abbas sedih. Jadi ada sahabat yang hairan, kenapa Abdullah bin Abbas sedih. Rupanya Abdullah bin Abbas faham bahawa bila turun ayat ni menunjukkan bahawa hidup Nabi SAW akan berakhir tak lama lagi. Nabi SAW akan wafat tak lama lagi. Jadi Abdullah bin Abbas dia faham Al-Quran. Salah satunya sebab dia rajin belajar, dan satu lagi sebab Nabi SAW doakan agar Allah jadikan dia mahir dalam Quran. Nabi berdoa untuknya, Nabi doa khas untuk dia, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah pandaikanlah dia dalam agama, mu'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ta'wil Al-Quran, jadi tafsir Al-Quran, tafsiran Al-Quran, ta'wilan Quran. Jadi sebab tu Abdullah bin Abbas membesar menjadi sebagai seorang yang pakar dalam tafsir Al-Quran. Dan beliau juga adalah ahli mesyuarat Umar bin Al-Khattab. Ketika Umar Al-Khattab menjadi pengganti kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai ketua orang Islam, sebagai Amirul Mukminin, ketika itu Umar memilih Abdullah bin Abbas sebagai salah seorang daripada ahli mesyuarat, sebab Abdullah bin Abbas pakar Quran. Jadi dia adalah satu-satunya kanak-kanak yang menjadi ahli mesyuarat Umar. Orang-orang dewasa hairan dengan tindakan keputusan Umar memilih Abdullah bin Abbas. Tapi itulah dia, oleh kerana Abdullah bin Abbas pakar dalam Al-Quran, itulah sebab yang kuat Umar memilihnya sebagai ahli mesyuarat. Jadi itu berkaitan dengan Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi SAW yang hebat. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripada beliau, insyaAllah. Seterusnya, hadis yang kita baca tadi, salah satunya menyebutkan tentang catatan kebaikan dan
catatan kejahatan. Okay, kita tengok balik hadis tadi. Okay. Firman Allah Ta'ala, Allah menulis kebaikan dan kejahatan. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan kejahatan. Menurut Syekh Ibn Uthaymin yang mensyarahkan hadis ini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, menurut beliau maksud menulis tu ada dua, boleh jadi ada dua. Sebab Allah Ta'ala sebelum menjadikan alam, sebelum menjadikan semua makhluk, Allah Ta'ala tulis dulu. Allah memerintahkan pen untuk tulis apa yang akan berlaku. Jadi kebaikan dan kejahatan, yang mana yang baik, yang mana yang jahat, semuanya dituliskan dengan terperinci. Jadi ini salah satu kemungkinan apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Allah menulis, sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan kejahatan. Dan satu lagi kemungkinan ialah Allah Ta'ala mencatat amalan. Amalan manusia yang beramal. Yang mana perkara ini dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian baginda menjelaskan perkara tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa catatan yang dimaksudkan ini wallahu a'lam boleh jadi merujuk kepada catatan selepas terciptanya manusia, selepas terciptanya alam dan manusia. Di mana bila manusia berniat, kemudian dia melakukan apa yang dia niatkan, maka dia dicatat amalan dia tu, Allah catat. Hatta dia berniat nak buat baik saja pun Allah dah catat. Niat buat baik, Allah catat. Niat buat baik, tak buat, dia tak buat niat dia tu, Allah catat satu kebaikan. Kalau dia niat, lepas tu dia lakukan kebaikan tersebut, Allah catat untuk dia 10 kebaikan. Allah catat untuk dia 10 kebaikan. Sehinggalah 700 kali ganda kebaikan. Kalau dia berniat melakukan kejahatan, kemudian dia tidak melakukannya, Allah menulis satu kebaikan baginya secara sempurna. Maknanya dia dapat satu kebaikan. Dia niat jahat, tapi dia tak buat. Allah tulis bagi dia kebaikan, satu kebaikan secara sempurna. Dan jika dia berniat, kemudian dia melakukan kejahatan itu, Allah Ta'ala akan tulis untuknya satu kejahatan. Jadi ini Allah Ta'ala mahu kita tahu macam mana Allah Ta'ala catat amalan kita. Dan cara amalan dicatat ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ni. Jadi daripada hadis ni kita kena berhati-hati dengan apa yang kita niatkan dan apa yang kita amalkan. Okay. Dan menurut Syekh Ibn Uthaymin lagi, macam mana boleh catatan kebaikan tu kalau seseorang tu dia berniat, lepas tu dia melakukan apa yang dia niat tu,
macam mana Allah boleh catat pada dia daripada 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Macam mana boleh sampai macam tu? Syekh Ibn Uthaymin kata bergantung kepada niat dia, bergantung kepada betapa banyak mana ikhlas dia tu, bergantung pada ikhlas dia tu banyak mana, dan bergantung kepada dia buat tu betul ke tak. Contohnya kalau dia nak solat, dia niat kemudian dia nak solat, jadi pahala dia tu bergantung pada niat dia tu dan macam mana dia solat. Kalau solat dia bagus, betul, tak ada salah, bagus, banyak pahala dia. Kalau dia solat tak bagus, kurang pahala dia. Bahkan kalau tak betul, kalau solat dia tak betul, dia tak dapat langsung. Sebab syarat amalan diterima ialah niat yang betul, niat yang ikhlas, dan amalan yang diterima, amalan yang betul. Ikut macam mana cara yang betul, ikut seperti apa yang Nabi Muhammad SAW ajar. Contohnya, contoh mudah, wuduk. Wuduk bermula dengan basuh tangan, lepas tu masukkan air dalam hidung, masukkan air dalam mulut, dalam hidung, basuh tangan kanan, kiri, kaki. Tiba-tiba dia nak buat cara lain. Dia nak mula kaki dulu, basuh kaki dulu, lepas tu basuh kepala, basuh muka, basuh tangan, lepas tu berkumur. Dah last sekali kumur. Dia kata dia dah wuduk. Jadi niat dah betul nak wuduk, tapi cara wuduk salah, tak dapat juga ganjaran kebaikan. Jadi yang penting ada dua, niat mesti betul, ikhlas, dan yang kedua, amalan tu mesti betul. Amalan tu mesti betul. Kalau tak betul, Allah tak terima. Okay. Kemudian disebutkan di sini Allah Ta'ala menulis satu kebaikan bila dia berniat melakukan kejahatan. Bila dia berniat melakukan kejahatan, tapi dia tidak melakukan kejahatan tersebut, Allah Ta'ala bagi pahala. Allah tuliskan kebaikan. Kenapa? Menurut Syekh Ibn Uthaymin, dia kata sebab itu adalah amalan hati. Niat ini adalah amalan hati. Ia dikira sebagai amalan juga. Sebab hati ni dia boleh niat perkara yang baik dan dia boleh niat perkara yang jahat. Jadi hati adalah amalan, dan bila dia tinggalkan niat jahat itu juga adalah satu amalan dan berhak mendapat catatan kebaikan. Jadi ini sedikit pelajaran daripada hadis yang kita belajar, yang kita baca tadi. Okey, tadi kita jelaskan tentang catatan kebaikan dan catatan kejahatan. Kemudian kebaikan, catatan kebaikan berlipat kali ganda hingga 700 kali ganda. Dan satu kejahatan jika dilakukan baru dicatat sebagai satu kejahatan.
Jika tidak dilakukan, dia akan mendapat satu kebaikan. Okey, seterusnya kita cuba test quiz ni. Boleh ke tak? Hilang. Asli. Bukan. Okey, kita terpaksa buat menu. Okey, quiz. Kita buat manual lah. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Siapakah Abdullah bin Abbas? Tulis dekat jawapannya, tulis dekat chat. Siapakah Abdullah bin Abbas? Tulis satu perkara saja berkaitan Abdullah bin Abbas. 5 saat daripada sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, masya-Allah. Okey, betul jawapannya. Semua betul. Sepupu Nabi, sepupu Rasulullah SAW, pakar tafsir Quran. Yes, betul. Abdullah bin Abbas. Ketiga ini betul. Beliau juga merupakan ahli syarat Umar Al-Khattab. Soalan yang kedua. Apabila seseorang berniat melakukan kejahatan, Allah Ta'ala akan menulis untuknya. Tulis apa? Allah Ta'ala akan tulis apa untuk dia? Siapa yang berniat melakukan kejahatan tetapi dia tidak melakukan kejahatan tersebut, apakah Allah akan tulis untuk dia? Sekali lagi, ulang. Seseorang berniat melakukan kejahatan tapi dia tidak melakukannya, apakah yang Allah akan tuliskan untuknya? 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang pantas ialah Darul Arifin. Okey,
Kemudian Nurul Nuyun. Okey. Jawapannya ialah satu kebaikan. Okey, soalan ketiga. Sesiapa yang berniat melakukan kebaikan, lalu dia melakukan kebaikan tersebut, Allah akan mencatatkan untuknya berapa kebaikan. Siapa yang berniat melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan tersebut, Allah Ta'ala akan mencatatkan kepadanya, untuknya, apa yang Allah akan catatkan untuknya. 700 kebaikan, hampir. Okey, jawapan yang betul ialah Allah Ta'ala akan mencatat baginya 10 kebaikan sehingga 700 kebaikan. 10 hingga 700 kebaikan. Okey. Jadi itu saja kuis malam ini. Dan sekali lagi matlamat malam ini, alhamdulillah kita dah baca pun hadis ke-11 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kita telah mengenali sedikit secara ringkas tentang sahabat perawi yang bernama Abdullah bin Abbas, dan kita juga telah mengetahui bagaimana amalan ditulis. Dan yang keempat, ini kita tidak membincangkan isu ni, kita skip tadi, kita buat quiz sebaliknya. Dan secara kesimpulannya malam ini, alhamdulillah, maknanya kita, Allah Ta'ala memberikan kita peluang yang besar untuk berbuat kebaikan. Dengan hanya berniat baik, Allah Ta'ala bagi kita kebaikan. Berniat baik mendapat berapa? 10. Mendapat 10. Berniat baik tapi tak melakukannya, dapat 1 kebaikan. Allah Ta'ala tulis kepada kita 1 kebaikan. Dan para sahabat kalau tak salah, sahabat ataupun ulama salaf, mereka berkata mereka banyak mendapat pahala daripada niat. Jadi kita kena kita kena ambil berat pasal niat ni. Bila nak buat kebaikan, ambil berat pada pasal niat. Sebab Allah Ta'ala akan catat niat kita dan amalan apa yang kita niatkan itu bila kita melakukannya. Jadi itu saja malam ini. Kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.